Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sihat. Pada hari ini, saya ada satu kisah yang hendak dikongsikan dengan kawan-kawan. Tajuk cerita saya ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang meminta maaf ya? Kalau kawan-kawan semua nak tahu, marilah dengar cerita saya. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim namanya Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya telah mengambil upah, menebas kebun dan menjual kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut membantu ibunya dengan menghantar surat khabar sebelum pergi ke sekolah. Baiknya Amir tu ya kawan-kawan. Seperti biasa, pada pagi itu Amir mengayuh basikalnya laju-laju. Berbelah-belah badannya. Amir bimbang akan bertemu dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya di sekolah. Mendengar namanya sahaja pun sudah cukup membuatkan pelajar-pelajar kejut perut. Apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingatlah ya kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Ketika sampai di sekolah, jam tangan Amir menunjukkan jam 8.30 pagi. Dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Amir, kenapa kamu datang lambat hari ini? Amir dimarahi kerana datang lewat. Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir pernah menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya. Malah, dia dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian, apakah yang berlaku selepas itu? Apa lagi? Amir dibawa ke bilik guru disiplin dan dia telah diberikan surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerimanya dengan sedih. Berat mata yang memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang pemalas. Padahal dia bukan seperti apa yang disangkakan. Amir pemalas, Amir pemalas. Cik kawannya kerana selalu didenda atas kelewatannya sampai ke sekolah. Setelah sesi persekolahan tamat pada hari itu, Amir pun terus pulang ke rumah. Selepas selesai solat, Amir pun terus ke dapur kerana perutnya terasa terlalu lapar. Apabila dia ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Seleranya hilang. Amir membuat keputusan untuk pergi ke kebun Pak Megat untuk berjumpa dengan ibunya. Dia ingin menceritakan peristiwa yang berlaku di sekolahnya tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, dia berasa tidak sampai hati untuk menceritakan. Malah, dia turut membantu ibunya menyelesaikan kerja. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah ya kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Kawan-kawan yang dikasihi, pada malam itu Amir nekat menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Ibu, Amir nak berhenti kerja, kata Amir sambil menyerahkan surat yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya amat sedih setelah membaca surat itu. Tak apalah nak, ibu masih boleh lagi menyara hidup kita, kata ibunya. Apa yang diharapkan oleh ibu Amir ialah dia ingin melihat anaknya berjaya dalam pelajaran.
Kawan-kawan yang disayangi sekalian, sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia telah membuat keputusan untuk berhenti kerja. Dia berazam selepas ini, dia akan datang awal ke sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Justeru, keesokan harinya, pagi-pagi lagi, Amir telah tiba di kedai Pak Cik Mutu, tempat dia mengambil surat khabar. Dia ingin menyatakan hasratnya untuk berhenti kerja. Selepas itu, Amir mengayuh basikannya lebih laju daripada biasa. Dia tidak ingin terlambat lagi. Dia sudah serik dengan herdikan guru disiplinnya di sekolah. Apabila tiba di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Amir terus melintas. Malangnya, sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampak ke seberang jalan, lalu pengsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa. Dia cuma mengalami luka-luka kecil sahaja. Tidak lama kemudian, Amir pun sedar dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Amir, maafkan cikgu ya Amir, kata Cikgu Hakim dengan wajah yang ikhlas. Kemudian mereka pun berpelukan. Begitulah kawan-kawan, pengajaran yang kita boleh ambil dalam kisah ini ialah jika kita melakukan kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf. Kerana orang yang mengakui kesalahannya akan dipandang mulia. Kita mestilah sentiasa memaafkan perbuatan orang lain terhadap kita dan menyelidiki dahulu hal sebenar sebelum kita menjatuhkan hukuman terhadap seseorang. Sekian, terima kasih.